Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada orang kata isu kali ini dah benar-benar melampau. Ada juga kata isu kali ini dah benar-benar menunjukkan bersatu semakin lemah dan bakal akan digantikan. Ada juga yang kata, adakah dengan isu kali ini akan menyebabkan parti bersatu terasa hati lalu melarikan diri merajuk. Saudara-saudara sekalian, isu tentang konsert Taylor Swift yang mana telah menimbulkan pelbagai perdebatan, bahkan menimbulkan pelbagai pendapat daripada kerajaan, daripada pembangkang, daripada parti bersatu, daripada PAS, akhirnya menjadi satu perkara yang menjadi perdebatan hangat di media sosial. Apabila Tuan Ibrahim menyekolahkan Peja, konsert Taylor Swift, Tuan Ibrahim sekolahkan Peja. Penganjuran konsert khususnya melibatkan artis luar negara tidak boleh dilihat dari segi peluang ekonomi dan pendapatan kepada negara sahaja. Tetapi kesannya yang lebih besar menurut timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim berkata, keuntungan ekonomi yang diraih tidak berbaloi jika ia menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Kita menentang sebab untung katalah 1 juta ringgit. Tetapi kerosakan tidak boleh dipulihkan dengan nilai 1 juta ringgit, katanya lagi. Kita kena jelas, jangan hanya melihat dari segi dolar dan sen, tetapi perlu juga dilihat dari segi akhlak, kesan kepada remaja, bentuk persembahan yang dibuat, pergaulan bebas yang berlaku. Kerana kita sekarang ini dalam situasi kritikal, katanya kepada Malaysia kini. Antara nilai negatif menurut Tuan Ibrahim yang dipromosi sebelum ini adalah komuniti LGBT dan serta pergaulan bebas. Ahli Parlimen Kubang Krian itu tidak menamakan mana-mana selebriti secara khusus, namun sebelum ini dia pernah menyuarakan bantahan serupa berhubung persembahan Coldplay di Kuala Lumpur pada November tahun lalu. Dia mengulas kenyataan timbalan Presiden Parti Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang Malaysia gagal merebut peluang apabila terlepas untuk menjadikan negara sebagai tuan rumah bagi konsert The Eras Tour yang membawakan penyanyi Taylor Swift. Menurut Faizal, negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaat ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Ia susulan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dilaporkan berkata, langkah menjadikan republik itu sebagai destinasi tunggal konsert Taylor Swift di Asia Tenggara sebagai langkah yang terbukti sangat berjaya. Pada masa sama, Lee berkata, ia bukanlah tindakan yang tidak mesra terhadap negara-negara lain di rantau berkenaan. Untuk rekod, konsert The Eras Tour Taylor Swift akan diadakan selama 3 malam berturut-turut di Republik berkenaan mulai 5 Mac lalu. Menyifatkan pandangan Faizal sebagai bersifat peribadi dan tidak mewakili bersatu, Tuan Ibrahim sekali lagi menegaskan PAS bukan semata-mata menentang persembahan atau konsert, tetapi apa yang kita tentang adalah nilai yang dibawa. Apakah nilai positif bagi rakyat atau nilai negatif bagi rakyat, soalnya lagi. Mengulas lanjut, dia berkata kerajaan tidak perlu terlalu menyanjung artis luar negara, sebaliknya turut membangunkan bakat tempatan dengan membangkitkan kumpulan nasyid raihan yang sebelum ini pernah mengadakan persembahan di banyak negara luar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi berita yang mengejutkan kita semua. Kalau kemarin dikatakan bahawa bakal akan ada lagi menyokong Menteri Besar Selangor,
Ada kata-kata atau berita kabar angin mengatakan bahwa adun bersatu di Terengganu juga dikatakan bakal menyokong kerajaan ataupun menyokong pembangkang atau menyokong Pakatan Harapan. Ini menjadi satu polemik yang besar di mana-mana. Walau bagaimanapun haruslah kita ingat, di Malaysia ini politiknya luar biasa pelik. Ada perkara yang benar, tiba-tiba tidak jadi benar. Ada perkara yang tidak benar, tiba-tiba jadi benar. Yang lebih teruk lagi ialah seringkali kabar angin boleh jadi kenyataan. Walaupun telah ditolak, dinafikan bertubi-tubi berkali-kali apabila ditanya, tetapi akhirnya boleh pula jadi kenyataan. Itulah politik di Malaysia yang disebut sebagai dinamik. Saudara-saudara sekalian, apabila tular perkara yang mengatakan kononnya ada ahli parlimen ataupun ada ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Bersatu di Sarawak, Sarawak pula di Terengganu bakal menyokong pihak yang lain. Ini jawapan terhadap spekulasi dan kabar angin itu. Tiada sebab Bersatu Terengganu perlu ahli sokongan. Tiada sebab bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Terengganu beralih sokongan kepada kerajaan perpaduan, sedangkan kerajaan negeri sedia ada kukuh tanpa kehadiran pembangkang selepas menyapu bersih 32 kerusi pada PRN lalu. Ketua Bahagian Bersatu Kuala Terengganu, Badrul Hisham Muhammad Safi menegaskan, tidak akan berlaku perubahan sokongan daripada wakil rakyat dari Bersatu Terengganu. Berikutan parti itu merupakan sebahagian komponen dalam kerajaan negeri. Atas alasan apa nak sokong kerajaan perpaduan? Tak ada sebab Bersatu Terengganu nak alih sokongan, katanya. Malah ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari Bersatu merupakan sebahagian daripada kerajaan negeri. Takkan kami nak jadi pembangkang? Jadi tak logik nak tukar sokongan. Kami tetap bersama 100% dengan kerajaan negeri sekarang ini dan kekal beri sokongan sepenuhnya, katanya ketika dihubungi Sinar Harian di sini pada Khamis. Badrul Hisham yang juga Ketua Penerangan Bersatu Terengganu berkata, kerjasama antara Bersatu dan PAS di negeri ini kekal terjalin dengan baik. Tidak timbul ura-ura nak alih sokongan dan tak ada isu libatkan PAS dan Bersatu. Kerjasama wujud tetap berjalan baik dan tak ada apa-apa isu yang menyebabkan kita mau tukar sokongan, ujar beliau lagi. Pada Rabu, Bersatu menafikan dakwaan 5 adun Bersatu Perikatan Nasional PN di Selangor istihar alih sokongan kepada kerajaan negeri. Ahli Majlis Tertinggi, pimpinan tertinggi Bersatu MPT Bersatu Dr. Afif Bardin ketika dihubungi berkata, laporan disiarkan portal Pro Pakatan Harapan itu hanya sekadar persepsi mereka sendiri. Sebelum ini menurut sumber seperti dilaporkan portal Pro PH pada Rabu, kumpulan tersebut akan diketuai oleh seorang bekas pengerusi Bersatu Selangor. Walaupun perkara ini telah dinafikan, akhirnya benar-benar berlaku. Satu adun daripada Bersatu Selangor menyokong kerajaan di Selangor. Menurut satu lagi sumber, baki 4 adun yang akan turut menyokong ialah Adun Jeram, Datuk Harrison Hassan, Adun Batangkali, Muhammad Muhaimin Harid Abdul Sani, Adun Sungai Kandis, Wan Zahanurin Ahmad dan Adun Dengkil Jamil Saleh. Wakil ke-6 Bersatu yang turut dikatakan akan menyokong Amiruddin ialah Adun Murib Ros Nizan Ahmad, namun beliau dikatakan belum membuat ketetapan. Bagaimanapun Adun Dengkil, Datuk Seri Jamil Saleh menafikan dakwaan dirinya antara 5 individu daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Selangor mengisytiharkan beralih sokongan kepada kerajaan negeri.
Jamil berkata dakwaan tersebut tidak benar dan tuduhan bakal membelakangkan pendirian parti dengan menyokong Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari adalah berniat jahat untuk merobek kekuatan PN yang konsisten membela nasib rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kematian Allahyarham Tun Taib Mahmud, mula banyak sudah orang yang berani untuk mempersoalkan tentang kekayaan Tun Taib Mahmud. Baru-baru ini ada sebuah NGO yang mahu supaya kerajaan Malaysia menyiasat aset-aset yang dimiliki oleh Taib Mahmud, Tun Taib Mahmud bersama dengan keluarga beliau. Itu NGO dari luar negara. Tapi kali ini melalui Dewan Rakyat di Parlimen pula, mula dibawa isu kekayaan Tun Taib Mahmud. Kalau sebelum ini yang menjadi buah mulut atau menjadi perkara panas dalam kalangan politik ialah kekayaan Tun Mahathir bersama keluarganya dan kekayaan Tun Daim bersama keluarganya. Kali ini Tun yang ketiga, yaitu Tun Taib, mula dicakap-cakap. Macam itulah. Kali ini ahli parlimen Stampin pula menggesa SPRM siasat kekayaan Taib Mahmud. Adakah SPRM akan melakukan siasatan tersebut? Kebiasaannya, SPRM hanya akan melaksanakan tugas mereka selepas mereka dapat laporan untuk dibuat siasatan. Ahli Parlimen Stampin, Chong Chiang Jen, menggesa SPRM menyiasat aset bekas yang di Pertuan Negeri Sarawak, Abdul Taib Mahmud. Kata beliau, sekurang-kurangnya permintaan untuk penyiasatan aset perlu dibuat oleh SPRM terhadap keluarga Taib Mahmud supaya kita orang Sarawak tahu berapa banyak harta-harta telah dikumpul sepanjang masa pentadbiran beliau. Oleh itu, saya sekali lagi menyeru kepada SPRM supaya ambil tindakan. Itulah hak asasi kita untuk tahu. Katanya ketika membahaskan Tita Seri Paduka Baginda di Dewan Rakyat hari ini. Gesaan itu dibuat susulan tindakan Suruhanjaya anti rasuah itu yang menyasar keluarga seperti Dr. Mahathir Mohamad dan Daim Zainuddin dan mengarahkan mereka mengisytiharkan harta kepada SPRM. Daim dan istrinya Naimah Abdul Khalid masing-masing didakwa pada 29 dan 23 Januari kerana gagal mengisytiharkan harta mereka kepada SPRM. SPRM juga mengarahkan anak-anak Mahathir, Mirzan dan Mokzani untuk mengisytiharkan harta masing-masing. Chong turut memuji siasatan terhadap keluarga Mahathir dan Daim sambil menggesa kerajaan mempercepatkannya. Dia turut mempersoalkan sama ada individu atau keluarga lain juga perlu menjadi sasaran untuk siasatan SPRM. Bulan lalu NGO Bruno Menche Fund BMF yang berpengkalan di Switzerland menggesa agar aset Taib dibekukan serta-merta berikutan kematian bekas Ketua Menteri Sarawak itu pada 21 Februari yang lepas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu panas kali ini. Kita jumpa lagi dalam laporan akan datang.